وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه
وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا رحمن. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du faya ibadallah. Alhamdulillah, adapun selepas puji bagi Allah, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya pada awal dan akhirnya kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah atas limpahan kurniaan Allah kepada kita. Pada pagi yang penuh keberkatan ini dapat lagi kita kembali bersua wajah, berkuliah bersama-sama duduk di halaqah para malaikat dan mudah-mudahan kehidupan kita diredai, hari kita diberkati serta segala-galanya dirahmati insya-Allah Ta'ala. Bagi menyambung perbincangan kitab Daqaiqul Akhbar pada pagi ini, insya-Allah kita masih lagi dalam perbincangan bab yang ke-19, itu berkenaan dengan selepas roh itu keluar dari jasadnya, ia datang ke kuburnya dan tempat kediamannya. Di antara hujah-hujah ataupun pendapat-pendapat para ulama
yang mana mengatakan bolehkah roh itu berhubung dengan manusia yang masih hidup. Berpandukan beberapa hadis sahih yang diriwayatkan daripada sahabat-sahabat yang rapat dengan baginda Nabi SAW. Baginda menyatakan boleh jika diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, boleh roh berhubung dengan orang yang hidup. Dan yang mana telah pun kita baca 2 bulan yang sudah, di antara sifat-sifat roh macam mana dia boleh dikembalikan pada saat mana dia hantar apabila beberapa hari yang berlalu, dilihat jasadnya sehari berlalu, 3 hari berlalu, 7 hari berlalu, 15 hari berlalu, dan kemudian setahun. Kita berhenti pada bulan yang lalu. Apabila sempurna 1 tahun, kita akan sambung kepada Tanazzalul Malaikat Warruh, muka surat 79. Yang mana di saat kita berhenti pada bulan yang lalu, berkenaan dengan pemberitahuan baginda SAW tentang keadaan roh selepas setahun berlalu. Biasanya kita yang hidup akan mengingati, ni dah cukup haul, dah cukup haul, ataupun disambut dengan majlis tahlil, majlis zikir, ada orang buat kenduri, ni haul untuk guru sekian-sekian. Biasanya tuan-tuan guru akan disambut oleh anak muridnya, bukan sambut tanda kegembiraan, tetapi memperingati cukup haul, jadi setahun kematian guru tersebut. Dan begitu juga ahli keluarga, dia akan ingat. Mungkin kadang-kadang dia nak buat nasi lemak 100 bungkus hantar pergi masjid. Setahun dah. Bapa hang dah meninggal ni dah setahun. Jadi ada peringatan-peringatan. Rupa-rupanya di dalam beberapa hadis Rasulullah ada menceritakan apakah yang berlaku pada roh yang telah pergi meninggal kita apabila genap setahun. Yang mana kata baginda SAW, apabila sempurna 1 tahun, rohnya pun diangkat ke tempat perhimpunan roh hingga hari kiamat. Cukup setahun. Dia diangkat terus ke tempat perhimpunan roh hingga sampai hari kiamat. Yang ni sehingga ditiupkan sangkakala. Sampai bila? Sampai ditiupkan sangkakala. Tiupan sangkakala yang kedua menghidupkan semua makhluk yang mati. Tiupan sangkakala yang pertama mematikan seluruh umat manusia. Kedua, dia panggil hidup balik. Tiupan sangkakala yang kedua, catat sikit kat situ disebut ni, yang ni sehingga ditiupkan sangkakala. Tiupan yang kedua, tiupan pertama menghancurkan muka bumi. Segala isi dalam bumi, segala apa yang di langit, segala apa yang berada di angkasa, semuanya akan hancur binasa. Dan kemudian dibiarkan untuk tempoh lama 40 tahun, barulah ditiupkan sangkakala yang kedua. Itu untuk menghidupkan kembali sekalian makhluk yang bernyawa di kalangan jin dan manusia. Yang lain tak hidup. Kecuali binatang-binatang yang hidup kerana kita ada buat dosa dekat dia. Kita ada pernah menzalimi dia ataupun membalas sesama mereka. Lepas habis balas, aku jadi tanah. Tapi kalau kita dengan binatang ni susah dah, dia akan balas dulu, dia jadi tanah. Kita tetap kekal sebagai manusia yang hidup, yang tak mati sampai bila-bila. Yang mana dia kata, sempurna 1 tahun itu roh itu diangkat naik ke satu tempat. Tempat ni tempat yang mana? Pernah ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, roh ni dia diangkat ke mana? Selalu disebut roh diangkat. Roh ni diangkat ke mana? Maka jawab Abu Bakar As-Siddiq, sahabat kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam, roh
yang diangkat daripada manusia itu diangkat ke 7 tempat. Mengikut tingkatan amalan mereka, mengikut makam-makam kedudukan mereka. Yang mana kata Abu Bakar As-Siddiq, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, keadaan roh yang keluar daripada jasadnya bukanlah seperti keluarnya air liur daripada mulut. Bukan kata boleh ludah macam itu saja. Bukanlah seperti mana najis keluar daripada badan. Jika lubang najis terus keluar macam itu sahaja. Itu pun kadang-kadang memusin juga perut sakit. Tetapi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata, roh yang keluar daripada jasad itu sakitnya yang teramat sangat kerana aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada roh yang dah mati 100 tahun. Ketika kami balik dari peperangan Tabuk, kami berhenti ke satu tanah lapang. Kami mendengar ada satu suara yang sedang menangis merintih. Lalu terdiam kami seketika, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata baginda, tahukah kamu suara apa yang sedang menangis? Semua tak tahu. Katalah di tengah-tengah hutan, singgah di tempat lapang tengah malam, tiba-tiba dengar orang menangis. Kalau bagi kita lah, kita akan kata apa? Kita kata hantu. Takkan kata ni langsir. Mereka duduk menangis tengah-tengah malam. Siapa dia ni? Benar. Ya roh. Roh yang sedang menangis. Kenapa? Hendak dibukakan cap, Allah Ta'ala nak bagi tahu. Rasulullah bertanya kepada roh tersebut, lama mana dah mati? Dia kata 100 tahun dah mati. Cerita macam mana sakitnya mati? Kata roh tersebut, sakitnya seperti mana 40 ekor kambing yang dilapah kulitnya. Perumpamaannya macam lapah 40 ekor kambing. Bukan sekok, tapi 40 yang disiat kulit dia. Kulit yang bersatu dengan isi. Kulit kita bersatu dengan isi. Tidak. Bukan kita duduk dalam sarung tak. Bersatu dengan isi. Bagai disiat 40 kali. Allahu Akbar, sakitnya. Kuku ni pun kalau kata tersukap kita nak. Sakit tak? Sakitnya ya Allah kena tersangkut di baju ke. Duk sakit tu lah. Sampai cekang jari-jari kita nak. Baru kuku ni dia kata kulit. Disiat 40 kali. Itu kalau diibaratkan seperti kulit yang disiat. Dan kalau dipotong, kalau dicincang, kata roh itu tadi, seperti mana dihentam, dicincang, ditetak, 100 kali tetakkan. Bukan sekali, tetapi 100 kali tetakkan. Dan seandainya ditarik, perumpamaan. Seperti mana mata kail yang tersangkut di kulit dan isi yang menarik 100 mata kail yang menarik hingga terkeluarlah seluruh dagingnya, uratnya ikut bersama dengan mata kail. Sakitnya dia kata. Dan walaupun selepas 100 tahun hingga hari ini aku masih terasa sakitnya ya Rasulullah. Doakanlah aku ya Rasulullah. Doakanlah aku ya Rasulullah. Sakit mati itu masih terasa walau selepas 100 tahun. Allahu Akbar. Sakitnya ya Allah. Kita biasa akan cakap, dia lega, dia happy dah. Bukan lega tu, dia sedang menghadapi satu pertarungan yang amat dahsyat. Kesakitan yang sukar digambarkan ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar penceritaan daripada roh tersebut kepada baginda. Lalu baginda pun mewartakan kepada para sahabat. Para sahabat menangis semau-maunya, takut dengan kesakitan yang amat sangat. Namun kata baginda sallallahu alaihi wasallam, roh itu akan diangkat kepada 7 tempat. Pilihlah tempat mana yang kamu nak duduk. Jika mana sahabat menangis, takut. Nak duduk tang mana ni? Nak duduk tang mana ni? Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam,
Pertama sekali tempat yang paling aula. Roh itu akan diangkat untuk melihat satu taman di antara taman-taman surga, yakni Jannatul Adnin. Tempat pertama Jannatul Adnin. Siapa roh siapa ni yang akan ditempatkan di tempat yang tertinggi? Adn. Adn yang penuh dengan kenikmatan. Ianya ada satu malaikat yang menjaganya bernama malaikat Ismail. Menjaga Jannatul Adn. Kita panggil Adnin. Kita hidupkan nun. Adn. Adn. Siapa yang duduk ni? Para rasul. Allahu Akbar. Tak ada peluang lah. Kita bukan rasul. Maka tiada peluang lah. Para rasul pada para ambi akan duduk pada tempat yang pertama. Tanya lagi sahabat. Pertanyaan sahabat ini merupakan satu harapan. Kalau kata Rasul dan para Nabi, kami bukan Rasul dan Nabi. Mungkin tempat kedua. Maka tanya sahabat, tempat yang kedua ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Siapa yang nak duduk ni? Para sahabatku, Allahu Akbar. Berbahagialah mereka yang menjadi sahabat Nabi SAW. Selepas para sahabat. Bagaimana dengan kita? Hai saudara-saudariku sekalian, bagaimana dengan kita? Pertama tidak, kedua tidak. Kemudian kata Nabi SAW, dan tempat yang ketiga yang akan diduduki oleh roh, yang ini disebut sebagai Jannatul Illiyin. Surga Illiyin. Siapa duduk? Ashabus salihin, orang-orang yang salih. Ada peluang tak ni? Kalau pertama tidak, kedua tidak, yang ketiga ada peluang tak? InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah ta'ala, ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang salih. Jadikanlah kami di kalangan orang yang salih. Walaupun kita tahu siapa kita, kita sedar siapa kita tak soleh, kita tak sebaik mana. Dalam kita melakukan ketaatan pada Allah, dalam masa yang sama kita juga berdosa. Dalam masa yang sama kita juga bermaksiat. Adakah kita akan termasuk di kalangan salihin min ibadikas salihin ya Allah? Siapa salihin disebut? Termasuk di kalangan para awliya, wali-wali Allah. Allahu Akbar. Seandainya aku bukan seorang wali, maka jadikanlah aku orang yang salih. InsyaAllah ta'ala, mungkin ada peluang. Kemudian, ditanya lagi kepada baginda SAW. Apa pula tempat yang keempat, ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, ia duduk pada, roh itu akan duduk pada burung. Pada seekor burung yang berwarna putih. Yang akan terbang terus melihat taman-taman surga. Dia boleh tengok. Pandangan mata sudah cukup menyedapkan untuk jasad menghuni di alam barzakh. Dia duduk di dalam burung. Perumpamaan yang Nabi letak. Burung tu warna putih. Roh itu akan diterbangkan oleh burung melihat di antara taman-taman surga yang begitu indah. Itu yang keempat. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima di mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW. Roh orang mukmin yang berdosa. Roh orang mukmin, yakni orang beriman tapi buat dosa. Di mana kedudukannya? Mereka akan tergantung di awang-awangan. Bumi tidak, langit pun tidak. Di aras pun tidak, kemana pergi dihalau.
Siapa tak mau terima? Maka jadilah dia sesat. Selagi mana dosa tak diampun. Dosa macam ni dosa kita dengan manusia. Mukmin ni orang beriman. Dia orang yang beriman ni dia akan selalu beristighfar. Selalu memohon keampunan pada Allah. Innahu maghfiratan min indik. Sesungguhnya kemaafan itu, pengampunan itu daripada Engkau ya Allah. Aku minta padamu ya Allah, maghfirli, ampunkanlah dosa-dosaku. Ampunkanlah dosa-dosaku. Di antara rayuan yang selalu kita rayu pada Allah agar diampunkan dosa-dosa kita. Tetapi dosa kita sesama kita. Walau kita mukmin beriman dalam masa yang sama, kita terpalit dosa sesama kita. Inilah yang dikatakan rohnya itu akan berada tergantung antara langit dan bumi. Mungkin hutangnya yang tak terbayar. Mungkin kata-kata yang tidak dimaafkan. Mungkin perbuatannya yang menyakitkan. Itulah yang dikatakan orang mukmin yang berdosa. Ini kita juga terpalit. Kita juga termasuk di antara yang demikian itu. Itu tingkatan yang kelima. Menangis para sahabat. Bimbang ada diri duduk di tempat sedemikian. Kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah tempat yang keempat? Yang keenam. Manakah tempat yang keenam? Kata Nabi SAW, ini adalah kanak-kanak yang meninggal dunia sebelum akil baligh. Maknanya sama ada dia anak yang muslim ataupun anak yang ghairu muslim, anak orang yang bukan Islam, yang Allah Ta'ala tak kira lagi dosa dan pahalanya. Di mana duduk mereka ini? Kata Nabi SAW, mereka itu ditempatkan di satu gunung yang tinggi, yang berbau harum, yang mana terkenal dengan nama Jabal Misk. Gunung apa? Gunung Misk tu bau-bauan yang paling harum. Kasturi. Diletakkan roh tersebut di satu tempat yang bernama Jabal Misk, Gunung Kasturi. Dan yang ketujuh pula, ya Rasulullah, di manakah letaknya roh itu? Maka kata Nabi SAW, roh itu diangkat lalu dilemparkan ke neraka Sijjin. Bahang kepanasannya, azabnya, kesakitannya, Masya Allah, tak dapat digambarkan. Kata baginda SAW. Siapa yang menghuni di sini? Orang-orang kafir, orang-orang munafik yang akan duduk di neraka Sijjin. Pilihlah wahai sahabatku, kata Rasulullah SAW. Kamu dikurniakan akal untuk memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Maka carilah, pilihlah jalan. Sama ada jalan untuk menuju ke surga atau jalan menuju ke neraka. 7 tempat sedang menanti. Kamu pilih. Kita boleh pilih nak duduk yang mana. Macam kita nak ke satu tempat yang jauh, biasanya kita akan booking hotel. Tidak. Kalau nak yang 5 bintang, yang 7 bintang, bayarannya lagu bayaran 7 bintangnya. 5 bintang lagu harga 5 bintang. 3 bintang macam harga 3 bintang. Tak berbintang lagu harga tak berbintang. Tapi sekurang-kurangnya kita ada tempat bimbang roh itu sesat tak bertuan. Allahu Akbar. Para sahabat sujud walhal baru balik daripada peperangan Tabuk, perjalanan yang panjang, suasana yang cukup panas. Sujud tak boleh tidur siapa pun malam tu hanya sembahyang mohon ampun pada Allah. Takut yang teramat sangat. Dengar pula suara tangisan daripada roh tersebut. Roh tu roh siapa tu? Roh siapa? Bertanya sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah lantas menjawab,
Itulah roh mukmin yang berdosa. Mukmin yang berdosa. Bimbang bila disebut tentang mukmin yang berdosa. Mungkin kita di antara yang sedemikian. Wa na'udzubillah ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Minta lindung daripada Allah. Dah sakit mati satu hal. Tapi duduk tang mana satu hal Allah. Tak tahu nak kita. Kemudian seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qadr ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Pada malam itu turunlah para malaikat dan roh. Dikatakan orang, tulis itu orang, ulama. Dikatakan orang, dikata setengah ulama, bahawa bersama mereka itu ialah roh dan war-raihan. Roh dan raihan itu roh, ini orang yang mati, masuk ayat. Nah, dia ada pendapat. Pendapat setengah ulama, tanazzalul malaikatu ruh, dikatakan turun pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu, dia kata para malaikat dan juga roh. Roh dan raihan ini bersama dengan bau-bauan. Raihan bermaksud bau-bauan dari surga. Itu maksud raihan. Dan dikatakan orang juga ini, kata setengah ulama juga, roh itu ialah malaikat yang besar. Siapa dia? Malaikat Jibril. Roh malaikat yang besar, yakni malaikat Jibril. Turun kerana untuk berkhidmat kepada orang mukminin. Datang pada malam Lailatul Qadar untuk perkhidmatan kepada orang mukmin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari berdirilah roh dan segala malaikat itu bersaf-saf. Apa ni? Malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar turunnya malaikat dan roh. Maka berdirilah mereka itu bersaf-saf. Maksudnya bersaf-saf, berbaris, berpecah mereka itu. Ni ke rumah ni, malaikat ni ke rumah ni, malaikat ni ke rumah ni. Membawa rahmat kepada seluruh alam. Menziarahi rumah-rumah orang mukmin yang ketika itu sedang berjaga, sedang bersolat, sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir, sedang beristighfar. Singgah. Mudah-mudahan dia singgah di rumah kita. Mudah-mudahan singgahlah ke rumah kami. Para malaikat tidak memilih rumah besar, kerja bagus, kamu terkenal di dunia. Orang kenal kamu, orang ingat kamu masyhur. Tidak dipilih. Mungkin di antara roh-roh mukmin itu yang terkenal di langit, yang diangkat, yang disambut oleh para malaikat. Inikah roh yang selalu dihantar amalannya pada setiap petang? Inikah roh yang selalu dihantar amalannya pada setiap Khamis? Yang begitu indah, yang begitu harum, berebut-rebut para malaikat untuk sambut roh tersebut. Inikah roh yang berbau busuk, lalu dihambat, dihalau. Tergantunglah ia di antara langit dan bumi. Ada orang yang tak terkenal di bumi, siapa tak tahu dia. Tapi dia dikenal di langit, kalangan para malaikat. Kerana amalannya, ibadahnya, akhlaknya. Ada orang yang terkenal di muka bumi kerana pangkatnya, pekerjaannya, keturunannya, hartanya. Tetapi adab dan akhlaknya tiada, maka dia tak terkenal di langit. Tak ada apa yang untuk dibicarakan oleh para malaikat tentang dia. Dia mungkin disanjung oleh manusia, tetapi bukan para malaikat. Yang kata mereka akan turun dalam keadaan bersaf-saf mencari yang mana rumah kau ni. Kami selalu dengar nama dia diangkat naik.
Amalan kita dihantar pada setiap Khamis, pada setiap petang. Suratan amal kita dihamparkan di Al-Lijin, lalu diceritakan. Maka para malaikat mendengar, hebat manusia ni. Hebat manusia ni. Bila sampai masa kita dijemput oleh Allah, maka disambut oleh para malaikat. Oh, inilah dia. Oh, inilah orangnya. Masya Allah. Selama duduk dengar nama tu yang kata masyhur di langit tu. Daripada mana datang kemasyhurannya? Daripada ibadahnya, amal solehnya, akhlaknya. Kalau ada ilmu tapi tak berakhlak, ada ilmu tapi tak beramal, ada ilmu tapi tidak ada ibadahnya, tak boleh pakai. Ada ilmu, akhlaknya buruk, mulut suka kata dekat orang, tanpa menjaga maruah orang, tanpa jaga peribadi orang lain. Bercakapnya selalu sindir menyindir. Di depan orang dia bertawaduk, belakang orang dia lah syaitan nombor 1. Itu yang dikatakan berilmu tapi tidak berakhlak. Kita bimbang. Ada hari ini kita disanjung. Sana nanti kita dikeji, bahkan dihalang. Dan malaikat ini akan datang ziarah. Akan datang ziarah orang-orang yang mukmin, yang soleh. Dikatakan makna ar-ruh itu Nabi Adam. Dikatakan di masa, maksud dia, pendapat setengah ulama mengatakan roh di sini ialah Nabi Adam alaihi salam. Dikatakan juga roh itu ialah Jibril alaihi salam. Ada setengah ulama memberi maksud yauma yaqumur roh itu iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dan dikatakan roh itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah aras, memohon izin pada Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar daripada Allah Ta'ala untuk turun ke dunia untuk memberi salam kepada sekalian mukminin dan mukminat. Maka ia pun lalu ke atas mereka. Itu pendapat. Ini pendapat para ulama dengan hujah-hujah mereka yang tersendiri mengatakan itu mungkin roh yang ditafsirkan dalam ayat yang ke-38 daripada surah Naba ini ialah Nabi Adam alaihi salam yang turun bersof-sof dengan para malaikat yang lain. Ada yang kata di situ roh Jibril alaihi salam. Itu ketua ataupun hulu bagi segala malaikat. Dan ada pendapat ulama mengatakan yang dimaksudkan roh pada surah Naba ayat 38 ini iaitu roh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turun untuk memberi salam kepada sekalian mukminin dan mukminat. Wallahu alam, kita tak tahu yang mana satu kesalahan yang benar. Kerana apa yang disebut oleh para ulama itu adalah mengikut hujah-hujah mereka yang tersendiri. Kita tak ada hujah. Kita tak ada hujah. Kita tidak ada dalil naqli. Kita hanya boleh faham. Boleh tak kalau kita nak percaya ketiga-tiga? Boleh. Kita boleh mempercayai kepada tiga-tiga perkara tersebut. Dan kita tak boleh tidak percaya. Kerana ada sebut dalam Al-Quran. Bila disebut dalam Al-Quran, kita mengaku beriman dengan kitab Al-Quran. Tapi kalau kita tak percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran, bermakna kita tak beriman lagi. Tak sempurna lagi iman kita. Maka apa yang ada dalam Al-Quran itu benar, cuma penafsiran daripada pendapat ulama yang berbeza-beza. Bagi kita yang bukan ulama, maka kita boleh beriman dengan tiga-tiga benda pendapat itu tadi. Dikatakan orang, dikata setengah ulama lagi, roh itu ialah roh segala kerabat daripada orang mati yang berkata. Kata pendapat yang keempat. Yang dimaksudkan roh di dalam surah An-Naba ayat 38 ini, iaitu kerabat daripada orang-orang yang mati. Saudara mara kita, adik-beradik kita, sahabat handai kita yang telah pun mati. Yang dikembalikan roh mereka pada malam Lailatul Qadr. Berkata, wahai Tuhan kami yang telah memohon kepada Allah Ta'ala, izinkanlah kami untuk turun ke setiap tempat kediaman kami. Hingga kami melihat anak-anak kami dan ayal. Ayal itu bermaksud keluarga yang wajib diberi nafkah kami. Ini anak-anak ataupun tanggungan-tanggungan kami.
tanggungan-tanggungan kami. Lalu mereka pun turun pada malam Lailatul Qadr. Kata setengah pendapat ulama, yang dimaksudkan yauma yaqumur ruh, yang turun roh pada malam itu ialah roh kerabat kita, adik-beradik kita, mungkin mak ayah kita, mungkin anak pinak kita, mungkin suami kita. Yang turun pada malam itu, yang memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menziarahi orang yang masih hidup. Izinkanlah kami. Allah izinkan mereka untuk turun melihat di tempat kediaman. Balik main tengok, mungkin pernah buat rumah. Dapat duit, buat satu rumah. Teringin sangat nak dapat rumah macam ni, macam ni. Buat elok siap rumah, mati. Tinggal rumah tersebut. Duduk di satu tempat yang paling sempit, yang cukup panas, yang cukup gelap. Kita buat rumah, kita letak lampu, beli lampu hak mahal, letak tengah rumah. Letak pula lampu keliling. Di luar kalau malam raya berkejit-kejit di luar. Ha? Tapi pada hari tu nak balik main tengok apa yang anakku buat. Apa yang peninggalan aku buat. Apa yang telah yang di bawah tanggungan aku buat dengan rumah yang ku tinggalkan dengan harga yang begitu mahal. Ku habiskan seluruh harta pendapatan aku untuk mereka. Apa yang mereka lakukan? Sedih tu kalau orang tak ingat dekat kita dah. Amboi, aku tinggal rumah kat hampa. Hampa dapat duduk selesa. Tak payah bayar sewa. Aku bekerja bermati-matian siang dan malam. Malam orang tidur aku bersengkang mata mencari nafkah. Dapat imbuhan. Aku pindahkan rumah untuk kalian. Kalian tak ingat pada aku. Tidur nyenyaknya kalian. Bangun wahai anak-anak. Andai kita boleh dengar kata-kata daripada roh tersebut. Bangun wahai kesayangan. Hadiahkanlah kepada aku walau sepotong Fatihah. Kamu nyenyak tidur di atas tilam empuk yang kubelikan. Berselimut dengan penuh kedinginan. Allahu Akbar. Bangun wahai tanggunganku. Ingatlah kepada aku. Bersedekahlah atas namaku. Berwakaflah atas hartaku. Andai itu yang boleh kita dengar. Ha? Seperti mana kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apabila menjelang hari raya Ashura. Hari Ashura adalah hari perayaan bagi umat Islam. Hari ke-10 Muharram yang baru kita lalui. Yang jatuh pada hari Jumaat. Yang jatuh ataupun dia kata hari Ashura yang jatuh pada hari Jumaat. Ataupun hari Jumaat. Hari Ashura satu hari perayaan yang besar. Dilakukan segala pahalanya sedekah. Pahala kebajikan. Kita menyantuni orang. Kita bagi jalan mudah. Kita bagi orang makan. Kita bersedekah. Hari Ashura. Ataupun pada hari Jumaat. Biasanya orang-orang mukmin akan berlumba-lumba untuk melakukan sedekah. Pada hari Jumaat. Menyebarkan salam. Memberi kata-kata yang baik. Mengucapkan takbir. Mengucapkan tahmid. Bertasbih. Memuji Allah. Pada hari Jumaat. Ataupun dia kata pada hari Jumaat awal bulan Rejab. Yang terdapat dalam bulan Rejab. Jumaat minggu pertama. Malam Lailatul Nisf pada bulan Sya'ban. Kita panggil apa? Nisfu Sya'ban. Pada malam Nisfu Sya'ban. Pada malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr satu malam yang paling masyhur yang hadir setahun sekali. Ataupun pada malam Jumaat, setiap minggu hadir kepada kita. Maka keluarlah segala roh orang mati dari kubur mereka dan berhenti di atas pintu mereka. Lalu berkata, kamu kasihanilah kami pada malam yang berkat ini dengan bersedekah atau menyuapkan satu suapan makanan kerana kami sangat berhajat kepadanya. Jika kamu bakhil dan enggan memberikannya, maka jangan kamu lupa membaca Fatihah.
pada malam yang berkat ni. Kasihan kat dia. Andai kita mendengar tangisan, seruan yang dan juga rintihan daripada ahli keluarga kita yang telah pergi meninggalkan kita. Dia tiada malam ni malam bagus. Hari Ashura, malam ni malam Jumaat, malam ni malam Lailatul Qadr, malam ni malam nisfu Sya'ban. Wahai kerabatku, wahai anak-anakku, wahai saudara-saudaraku, bangunlah, ingatlah kepada kami, sedekahlah kepada kami, beri makan walaupun satu suapan, bukan bagi makan dekat roh, roh tak boleh makanlah. Memberi orang hidup makan, kita buat kenduri. Kita buat kenduri. Maka sebab tu ulama menyarankan untuk kita buat kenduri. Ada orang kata bid'ah buat kenduri untuk arwah. Bukan nak bagi ke arwah tu makan dah. Bagi orang yang hidup makan. Tapi bersedekah atas nama arwah. Adakah salah? Adakah sesat? Tak sesat. Walaupun ada pendapat yang kata kenduri arwah tu kenduri sesat, bid'ah. Kita bersedekah bagi orang makan pahala paling banyak. Sebab Allah Ta'ala bukan kira satu suap. Allah Ta'ala kira butir. Sebanyak mana butir yang ada. Contoh kalau kita orang Malaysia dia makan nasi. Dikira setiap butiran nasi itu sebagai pahala sedekah. Kirimkan. Kita tak mampu nak buat kenduri banyak-banyak. Kita dengar ada kawan kita nak buat kenduri. Kita tumpang. Macam yang puan-puan infakkan. Nak buat kenduri nak. Kan kita baru buat kenduri Ashura. Ni nak tumpang kenduri tak banyak. RM10. Masya Allah. Berapa ribu biji kacang yang boleh dibeli. Dengan RM1,000 tersebut. Dengan RM10 tersebut. Berapa ribu biji kacang. Allah kira pada butiran-butiran tersebut. Allah itu kaya. Allahu ghani. Allahu mughni. Allah itu kaya. Dia akan mengkayakan pahala untuk kita. Dia kata, bagilah, suaplah dengan satu suapan. Atau mungkin kamu tak mampu untuk memberikan walaupun satu suapan dekat orang nak makan. Sedekahkanlah Fatihah. Jika mana sebelum kamu tidur, atau mungkin kamu bangun tidur, atau mungkin ketika mana kamu teringat, terlintas di hati. Kadang-kadang ada satu kenangan yang begitu sendu, teringat pada susuk tubuh yang pernah kita rindu. Sebut nama dia. Hadiahkan Fatihah untuk dia. Sampai, insya-Allah sampai kita orang yang kerabat. Maksud kerabat ni orang yang dekat. Ya Allah, rindunya ya Allah pada sekian-sekian. Pada ibu, pada ayahku ya Allah rindunya. Al-Fatihah. Bacalah sepotong Fatihah. Sampaikanlah kepada mereka. Bukan dia minta duit ringgit kita dah. Doa. Allahumma firku warham. Wa'afi wa'afan. Kirimkanlah doa untuk mereka. Dia tak apa. Dia bagi dipelahirkan kita. Dia bagi pendidikan. Dia bagi kesenangan kepada kita. Tak bolehkah hasil daripada kesenangan yang kita perolehi hari ini untuk kita infakkan sedikit atas nama mereka. Mungkin kita bukan jutawan untuk nak belanjakan begitu banyak. Tapi memadailah yang saya sebut tadi, tumpang kenduri. Sikit tak banyak. Masuk mana-mana masjid, ada tabung masjid. Letak walaupun 2 kupang. Atas nama bundaku ya Allah. Jumpa orang di jalanan. Atas nama ayahandaku ya Allah. Makhluk yang paling banyak berjasa padaku. Jangan pernah kita lupa pada roh tersebut. Kita bukan main besar macam ni dah. Bukan main kita cerdik lagu ni dah. Kita yang tak kerti apa-apa. Andai kita dengar ya Allah. Takutnya ya Allah. Kita bakal jadi jenazah yang disebut sedemikian.
Kemudian ia berkata, wahai jasad yang miskin, adakah engkau ingat akan segala hari engkau ini? Tempat duka cita, susah dan cubaan, tempat ulat dan kala. Sesungguhnya ulat telah memakan daging engkau dan mencari, mengoyak kulit dan segala anggota engkau. Kita tengok pula, kita tengok tempat mana tempat, kubur dah habis dah. Dalam kuburan, jasad dah reput. Mungkin tulang belulang juga menanti tempoh untuk reput menjadi tanah. Tapi tengok wahai jasad yang miskin. Miskin sungguh. Baju pun tak boleh nak pakai sendiri. Kulit pun tak boleh nak jaga. Tulang belulang telah pun relai. Ingat tak lagi tempat ni tempat apa? Tempat yang penuh dengan duka cita, yang penuh dengan susah, yang penuh dengan cubaan. Yang Allah Ta'ala hantar. Ulat-ulat itu telah koyak kulit kita, daging kita dia makan. Binatang-binatang berbisa telah pun menyengat. Dan akhirnya yang tinggal adalah hampas belaka. Allahu Akbar, sakitnya, subhanallah. Apabila, dan kemudian dia kata, jika kamu bakal dan anggap memberikannya, maka jangan lupa baca Fatihah. Kalau tak orang bagi baca Fatihah cukup. Adakah sesiapa yang berasa kasihan atas kami? Ada tak orang kasihan? Ada tak orang kasihan ni dekat kami? Adakah siapa yang ingat akan dagang kami? Apa ingat tak lagi kami ni dah tak ada. Kami dah berdagang. Berdagang ke negeri Allah. Berdagang ke negeri abadi. Pulang ke kampung halaman. Tempat kita berkumpul. Wahai orang yang diam. Dan yang tinggal di rumah kami. Wahai orang yang berkahwin dengan perempuan yang isteri kami. Yang mana yang ditinggalkan isteri dia berkahwin dengan orang lain. Duduk dalam rumah dia. Wahai orang yang berhenti di dalam ruang yang luas daripada rumah kami. Apa duduk dalam rumah kami yang luas, sampai ingat tak siapa yang membina rumah tersebut, daripada mana diperolehi rezeki tersebut untuk membina keluasan rumah tersebut. Kami ni waktu ini dalam kesempitan kubur. Lalu kata roh tersebut, tahu tak kami ni sempit. Sempit sangat-sangat, gelap, sakit, derita, sejuk, panas dan sebagainya. Segala rasa, segala sengsara semua ada pada mereka. Wahai orang yang membahagikan segala harta kami. Kita mati, harta kita dibahagikan sampai cuci licin. Bahagi habis. Kata anak nombor 2, mak pesan dekat aku. Gelang mak tu, Tuan Faraid lah. Dia suruh wakafkan. Tak boleh. Kami tak dengar kata si yang sulung. Kata yang nombor 3, aku pun tak dengar. Kata yang bosuk, aku nak. Pada pusaka tu. Bagikan. Hak nombor 2 dia jaga anak, dia jaga mak dia. Mak dengar. Mak kata, gelang mak ni jangan jual lah, jangan duk berbagilah. Wakafkanlah. Dia dengar seorang-seorang dia. Tapi tak ada saksi. Maka pusaka tersebut dibahagikan. Tak ada apa. Orang bagi sampai habis. Orang buka almari. Tengok ada kain batik. Baju lama mungkin orang tak berkenan. Mungkin dibuat kain buruk. Nak bagi dekat orang, mungkin orang tak mau. Tak ikut fashion. Hari ini baju bercampur-campur. Berlambak-lambak kain baju. Orang tak mau. Ada orang yang pantang ambil orang mati punya. Dia katakan sat lagi, saka kawan tu ikut main kat dia. Anggapan macam itulah. Yang datang fitnah demi fitnah untuk manusia itu. Yang habis lain yang berharga dibahagikan. Selicin-licinnya di semua pada bagi habis aku. Takkan tak ingat satu pun. Takkan tak ingat satu pun untuk dibahagikan kepada aku kerana harta itu semua milik aku. Sebab tu kata ulama, tak perlu kita bersusah payah nak cari harta untuk anak yang bakal kita tinggalkan. Tak perlu.
Esok ni hampa hidup macam kami juga. Pandai-pandailah hampa cari. Setengah orang berbangga. Dia anak-anak dia semua ada rumah dah. Dia kalau mati tak susah. Anak tu rumah tani, anak tu rumah tani. Ni yang ada yang ni punya. Ni harta ni dia pun boleh dapat kau ni punya. Itu adalah pembahagian di dunia. Tapi sayangnya tidak ada yang dikirim untuk akhirat. Untuk dibawa ke alam kubur. Untuk dijadikan saham. Agar dapat dikutip di sana nanti. Bimbang. Bimbang. Sebab tu hari ni. Bukanlah saya nak suruh belanja ke semua. Tapi beringat untuk diri kita sendiri. Kerana yang bakal kita tinggalkan yang hidup belum tentu tahu tentang kepentingan harta di dunia hari ini. Yang tahu harta di dunia perlu dibelanjakan. Perlu dinikmati. Walau tak tahu nikmat pahala di akhirat jauh lebih besar daripada nikmat di dunia. Belanjakan. Belanjakan. Kalau kata suruh jangan simpan. Tapi sebaik-baiknya belanjakan di jalan akhirat. Wahai orang yang menghinakan anak yatim kami. Lalu satu lagi disebut, wahai orang yang menghinakan anak yatim kami. Kalau yang mati itu ada anak yatim, ada anak yang belum akil baligh ditinggalkan. Maka yatimlah kanak-kanak tersebut. Berkahwinlah si isteri dengan orang lain. Duduk di rumah tu. Makan daripada harta anak yatim. Menzalimi anak yatim tersebut. Menghina anak yatim tersebut. Itu juga akan dipersoalkan. Akan ditanyakan. Adakah sesiapa daripada kamu yang ingat akan kedatangan kami? Yang tahu tak? Yang tahu tak? Kami mai. Surat amal kami sudah terlipat. Dan surat kamu pula akan hampir. Hari ini kami dah terlipat. Apa dia? Apakah maksud surat amal kamu sudah terlipat? Hari ini kita mati, putus amalan kita. Dilipat, ditutup buku kita. Orang tak cerita dah. Orang tak cerita dah. Malaikat, Raqib dan Atid tak ada dah catatan dia. Diangkatnya kalam. Habis kau ni. Selesai sudah. Ada ilmu yang manfaat, harta wakaf, sedekah jariah, itu terus berjalan. Tanpa henti. Bukan masuk dalam akaun dunia. Akaun dunia bukan ada pemohong. Akaun Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Dah ada dari sana. Dia kata, hari ini buku amalan kami dah terlipat, dah tertutup. Tapi jangan lupa, buku amal kamu juga semakin hampir. Maknanya kita letakkan diri kita. Buku amalan kita pun hampir ditutup. Kita tak tahu tebal mana dah dia. Atau mungkin di muka surat yang akhir dah. Kita tak tahu. Atau mungkin sat lagi. Atau mungkin ini adalah penulisan yang terakhir. Mudah-mudahan penutup yang terbaik. Dia duduk dalam halaqah malaikat. Dia duduk dalam majlis zikrullah. Dia sedang duduk bersolat. Dia sedang membaca Al-Quran. Dia sedang berzikir. Allah, cantiknya anda lipatan terakhir pada buku catatan amal kita itu adalah yang terbaik. Tapi bimbang kalau kita tengah duduk dalam maksiat. Duduk dalam panggung wayang. Benda tu memang tak salah. Kan? Betapa salahnya duduk dalam panggung wayang? Berdosa ke masuk panggung wayang? Berdosa besarnya tidak. Tapi dia di antara penyumbang dosa. Bila mana kita tengok satu wayang gambar, andainya ia melalaikan kita daripada mengingati Allah, seronok saja, itu lara. Sia-sia. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah catatan amal yang terakhir. Mati dalam panggung wayang. Mulut orang tak cerita lah. Kata dia itu mati. Mati di mana? Mati dalam panggung wayang. Allahu Akbar. Kenapa di situ? Malah dia duduk batuk-batuk, penat-penat. Duduk tempat gelap, tak mati. Tengok gambar apa? Tak ada gambar apa? Gambar perang. Orang tembok orang dia mati. Susah tak? Susah ya Allah.
Susah ya. Di mana tempat yang paling tak elok tu? Benda tu taklah berdosa. Cuma kedudukannya subhat. Tempat duduknya subhat. Dia walaupun dia tak berdosa besar. Tetapi kedudukannya subhat. Kenapa? Pergaulan antara lelaki dan perempuannya. Kemudian dalam keadaan laranya. Dengan muziknya yang kuat. Tak apa nak cantik lah. Kalau nak pergi juga boleh tak? Boleh. Nak pandai jaga mata. Pandai jaga mulut. Pandai jaga hati. Biasanya kalau dalam tempat maksiat ni susah sikit lah nak jaga. No? Kadang-kadang hanyut juga. Nah? Bukan kita nak bawa orang ikut kita. Orang bawa kita ikut dia. Biasanya akan terjadi yang sedemikian itu. Sedang mayat, dia kata, sedang mayat yang ada di dalam lahat itu tidak ada pahala, tak ada apa. Oleh itu janganlah kamu lupa kepada kami daripada sebelah pecahan-pecahan roti kamu. Sedih sangat kata-kata dia, jangan lupalah kami serpihan-serpihan daripada roti kamu. Jangan lupalah pada kami walaupun dengan serpihan roti. Maknanya bersedekahlah walaupun sebelah roti. Bagilah atas nama kami. Okey. Orang sapu pecahan roti. Kita kadang makan roti habuk tupa, habuk roti. Sapu pula. Awak tak berbuah dalam penyodok. Apalah kalau sapu pula boleh juga semut-semut kutip. Ada makhluk yang berzikir tu. Atas nama Allah. Kita pun niat. Bagi pilah semut tu makan. Bukan nak bagi mudarat pun. Hanglah bagi jatuh. Tengok semut penuh. Dia pahala tu tak nampak. Kita hanya nampak mudarat saja yang besar. Mana di sini benda sikit pun. Kalau hang bersedekah atas nama si mati maka kami dapat katanya. Dan begitu juga daripada doa kamu. Lantaran kami sekalian amat berhajat kepada kamu selama-lamanya. Begitu juga dengan cebisan daripada doa-doa kita. Yang selalu kita selitkan di atas nama mereka. Yang kita niatkan kepada mereka. Kita baca Al-Quran. Kita sebut. Aku hadiahkan bacaan ini kepada kedua ibu bapaku dan sekalian muslimin. Arwah sekalian muslimin dan muslimat. Jadilah. Apa yang sebut nama ada satu panjang. Tengok mengaji pendek aja. Hayangkan nama yang panjang. Sebut macam kita dah sebut nanti tiap kita dalam kuliah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ke hadrat Nabi kami yang mulia, yang terpuji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafatil anbiya, dan kepada seluruh para nabi, wal mursalin, dan seluruh para rasul, wal aulia, dan kepada para wali Allah, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah. Kemudian wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat, kepada sekalian arwah muslimin dan muslimat. Dalam kuliah kita saya sambung sikit lagi apa dia? Wa ila arwahi abi wa ummi. Tidak. Arwah kepada ibuku dan ayahku. Kita mulakan dengan Fatihah. Hadiah. Bukan untuk kita. Untuk mereka. Dia kata kami berhajat sangat-sangat kepada kamu dan pada hari mula kematian hingga selama-lamanya. Sampai bila? Sampai ditiupnya sangkakala yang pertama. Berhajat sangat-sangat untuk kita yang hidup. Kata-kata ni untuk kita. Bukan untuk perempuan, bahkan terutama sekali untuk saya. Selalu ingat pada yang tiada. Sebut nama mereka atas nama pengampunan daripada Allah. Minta kepada Allah. Kita ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Mintalah pada dia yang maha pemurah. Dia akan beri dengan kemurahannya. Bagi rahmat, bagi berkat. Dan segala-galanya adalah kurniaan daripada Allah Al-Wahhab yang maha mengurniakan. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung, dan jika mayat mendapat sedekah daripada mereka dengan izin dan rezeki daripada Allah, kalaulah ada masa bulan depan
bulan depan, Isnin minggu ketiga insyaAllah ta'ala. Kamu kat situ lah. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ya, silakan, Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ya baik. Okey, insyaAllah. Okey. Aurat Mami dengan dia. Okey, tak terbatas betul. Dia jadi bekas. Okey, baik, baik. Baik, terima kasih. Aurat kita dengan menantu lelaki. Selagi dia menjadi menantu kita, aurat kita macam dengan anak-anak pinak kita. Kita sentuh dia tak batal, wuduk. Tapi bila anak kita dah tak ada, meninggal atau mungkin dia dah bercerai. Sama ada bercerai mati atau bercerai hidup. Bagaimana pula aurat dia dengan kita? Itu soalan dia. Betul tak? Aurat dia selama-lamanya dia jadi anak kita. Aurat tak, wuduk tak batal. Kita boleh buka tudung cuma jaga pusat hingga lu. Dia boleh tengok aurat kita, dia boleh sentuh kita kerana dia anak kita sampai mati. Walaupun dia bekas, dia dah tak menjadi suami anak kita kerana bercerai hidup. Dia tak menjadi suami anak kita kerana bercerai mati. Bagaimana status dia dengan kita? Status dia tetap anak kita dunia akhirat. Alhamdulillah. Maka perhubungan itu diharamkan untuk berkahwin, dihalalkan untuk melihat. Wallah. Terima kasih Mami. Ada soalan lain? Ya. Okey. Okey. Dia mati dalam tidur. Okey, orang yang koma adakah sama istilah macam dia mati dalam tidur? Ya. Sama. Orang yang koma mati kan koma terus tak sedap-sedap. Perumpamaan dia macam dia mati dalam tidur. Kita tak tahu apa mimpi koma dia tu. Kan orang yang koma ni ada yang dia didatangi macam-macam. Tu dia dengan Allah. Mungkin dalam ujian koma dia tu dia dah minta ampun pada Allah. Jadi kita ni bersangka baik. Allah sedang mengampuni dia di sebalik kifarat sakit dia yang panjang. Ada yang koma lama. Dia boleh sembahyang tak? Tak boleh sembahyang kan? Adakah dikira? Tak dikira. Tak dikira. Dia boleh puasa, dia tak boleh puasa. Adakah dikira? Tak dikira. Ada perbicaraan dia dengan Allah dalam tempoh dia sakit. Biasanya manusia bila dalam kesakitan, bila dalam kesusahan dia akan cari Allah. Kita bersangka baik Allah sedang mengampuni dia. InsyaAllah ta'ala. Allah itu mengikut apa yang kita sangka, insyaAllah ta'ala. Perumpamaan dia macam mati dalam tidur. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang dengar boleh tolong berkasat kat saya tak dengar. Mati. Okey. Kedudukan dia. Okey, baik. Okey, baik. Okey, bagaimana keadaan orang yang mati COVID?
Orang yang mati dengan sebab COVID ditidurkan. Kita dah lalui satu suasana yang agak mengerikan 2-3 tahun yang lalu, dan bila dah keadaan si pesakit itu terlalu tenat, lalu doktor untuk menenangkan mereka, mereka ditidurkan. Sebelum ditidurkan, biasanya mereka akan ajak untuk mengucap, telefon mak ayah, telefon anak pinak yang berada di rumah. Dia buat video call kan. Dia akan beritahu, dia akan ditidurkan sebentar lagi. Dia akan bercakap-cakap dengan ucapan selamat tinggal biasanya. Bagaimana keadaan mereka? Itu juga mati dalam tidur. Ada yang Allah Ta'ala sedarkan, ada yang terus tidur. Tapi kita fahamlah kalam dia yang terakhir. Kita dengar dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Kerana kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah udkhulul jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah pada akhir kalamnya akan masuk ke surga. Mudah-mudahan insya-Allah ta'ala. Insya-Allah ta'ala terasa pedih pada satu kehilangan, tapi kita kenal satu keindahan sedang menanti di sana. InsyaAllah ta'ala tidak ada amalan yang lebih tinggi melainkan redha atas ketentuan Allah. Kami redha ya Allah, cuma kami sedih. Dapat jumpa tak di akhirat nanti? InsyaAllah ta'ala. Dengan amalan yang kita buat hari ini, InsyaAllah direzekikan untuk bertemu dengan mereka yang telah pergi yang kita sayangi. InsyaAllah ta'ala. Allah A'lam. Ada tu Ustaz? Okey, baik. Terima kasih. Macam cerita kapal terbang yang jatuh baru ni kan? 10 orang. 10. Habis semua. Yang duduk di atas jalan kan? Ketentuan Allah dah macam tu. Adakah mereka itu syahid semua? Baik. Kita tengok dari segi istilah syahid. Syahid, ada syahid akbar. Ada syahid dunia sahaja. Ada syahid akhirat. Ada syahid dunia akhirat. Walaupun kita perbincangkan tentang keadaan-keadaan syahid. Di antara yang disebut syahid akhirat. Syahid akhirat iaitu bila dia mati wajib dimandikan, dikafankan, disembahyangkan. Apa dia? Orang yang mati kemalangan. Itu disebut syahid akhirat sahaja. Di dunia kita kena sempurnakan jenazah dia, dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Adakah syahid? Pada pandangan kita mengikut daripada hadis Nabi SAW, dia syahid. Dia syahid. Tapi kita jangan lupa hadis Rasulullah tu banyak. Ada dikatakan orang tu mati syahid fisabilillah, tapi dia ada berhutang dengan manusia. Sama ada hutang perkataan, hutang perbuatan, hutang harta benda. Dia takkan lagi disebut syahid selagi dia tak selesai dengan manusia. Sebab tu kita kena bagi selesai dengan manusia. Tumpang dah ada, sallu ala Nabi. Tak lagi balik, tak tahu dah apa nak jadi. Itu yang dikatakan syahid akhirat sahaja. Dunia kena uruskan dia. Wallahualam. Lagi satu perempuan mati beranak. Orang mati sakit kanser. Itu disebut syahid. Yang selebihnya Allah lah yang tahu macam mana nasib kita. Sebab tu kalau di antara kita perselesaikan, kalau mampu perselesaikan. Saya minta maaf, mohon segala kemaafan. Yang baik itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Yang lemah, yang kurang, yang cacat celak itu adalah daripada nafsi diri saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmidh zalimin. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan, 'inda al-mauti syahadatan, wa ba'da al-mauti jannata wa na'ima, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah. Sallallahu ala Muhammad.